Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton-penonton, netizen semua di rumah, diharapkan berada dalam keadaan sihat walafiat di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man, dan topik pada hari ini berkenaan dengan juga masih lagi tema berhias ataupun bercantik-cantik, tapi hari ini kita nak bincang pasal kuku. Bukan yang apa orang kata penapis air tu, tapi apa kaitan dengan kuku perempuan kan. Bila ada kuku ni nak tukar color, dia tak nak color yang sama, dia nak tukar ke color merah ke, color oranye ke, color jingga ke. Jadi korang dah boleh tahu dan boleh agak, iaitu apakah hukumnya menginaikan jari. Itu topik yang akan kita bincangkan. Sebelum pergi lebih jauh ke utara selatan, Cik Man nak ajak korang untuk saksikan video ini. Tidak sempurna penampilan pengantin kini tanpa ukiran inai pada tangan dan jari. Dalam masyarakat Melayu dan India, pemakaian inai antara perkara utama yang diberi perhatian oleh bakal pengantin untuk melengkapkan hari bahagia. Kata pelukis inai Siti Nur Azlina Masaat, 34 tahun, kebanyakan bakal pengantin kini lebih suka mengadakan majlis khas, dipanggil malam berinai dan menjemput tetamu daripada kedua-dua pihak. Jelas Siti Nur Azlina selain inai asli, dia juga menerima permintaan ukiran inai dari cat putih, perak dan emas. Pilihan unit ini biasanya bergantung kepada tema perkahwinan pelanggan, sama ada gaya Inggeris, Bollywood atau Melayu moden. Alhamdulillah. Jadi korang dah tengok tadi video yang bagi siapa yang tiba-tiba tak sempat nak tengok video, nak balik-balikkan telur dadar tu, video tu menggambarkan ataupun ditunjuk kita tentang orang berinai. Inai dekat jari ni, bukan inai yang rambut tu. Kita nak bincang pasal inai jari. Jadi boleh ke tidak, itulah sebahagian sedikit sebanyak gambarannya. So zaman sekarang ni inai-inai dekat jari ni banyak sebenarnya dijual, sama ada melalui produk-produk kimikal ataupun yang boleh ambil semula jadi daripada belakang rumah, kita tumbuk-tumbuk daun inai tu pun tak ada masalah. Dan selalunya proses untuk berinai ini dikaitkan dengan majlis-majlis kenduri, kendara-kenduri kahwin ataupun dah menjadi fashion perempuan. Okey, ada satu soalan yang paling asas tentang berinai lah. Tak lain tak bukan, Cik Man, boleh ke kita berinai? Tu yang kita nak bincangkan tu. Baik, Cik Man nak ajak korang semua supaya kita kembali balik ke zaman dululah, sebab asas-asasnya ada pada zaman dulu. Zaman dulu tu bukan zaman dinosaur, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah zaman yang ketika dia hidup itu dilantik menjadi rasul dan Al-Quran turun supaya dia nak menyebarkan, dan Quran dan perkataan dia, perbuatan dia, sunnah dia itu menjadi dalil kepada perbuatan kita pada hari ini. Jadi inai-inai jari yang kita buat pada hari ini dengan meriahnya tu pernah berlaku kepada zaman Nabi. Baik, pada satu ketika, nak ceritalah ni, pada satu ketika ada seorang wanita. Jadi point, kalau lock point tu seorang perempuan daripada sebalik tabir. Bila sebut sebalik tabir tu, Nabi tak tahulah laki ke perempuan, sebab sebalik tabir mungkin langsir ke, mungkin adalah benda-benda yang menghalang yang keluarnya tangan. Dia menghulurkan tangan bagi isyarat kepada Nabi nak bagi sesuatu, daripada sebalik tabir kan. Kalau korang pergi masjid, pergi surau, dekat bahagian perempuan kan ada tabir tu kan. Jadi perempuan tu ada acik-acik ni hulurkan tangan macam tu kan. Jadi tak tahu ni perempuan ke laki. Kawasan perempuan kadang-kadang laki juga. Sekarang ni masjid ramai perompak yang apa nak curi-curi beg orang tu kan. Jadi Nabi tak tahu yang hulurkan tangan nak bagi benda tu laki ke perempuan. Jadi bila Nabi nak memegang tangan itu ataupun nak hampir tersentuh, Nabi pun genggam tangannya supaya tak tersentuh, sebab Nabi tak tahu laki perempuan. Laki dengan perempuan mana boleh pegang-pegang, yang bukan mahram, yang belum ada ikatan perkahwinan. Maka Nabi pun tanya, engkau ni laki ke perempuan? Nabi tak tahu jantina lah kan. Jadi kalau engkau seorang perempuan, maka hendaklah kau tukar warna jari kau kepada warna yang lain. Okey? Kepada warna yang lain. Ini jelas menunjukkan bila Nabi sebut dalam hadis yang mulianya, kalau kau seorang perempuan, hendaklah kau ubah warna kau kepada warna yang lain. Maknanya warna jari. Jadi daripada hadis ni, apa yang korang dapat? Faedah apa yang korang boleh keluarkan? Poin apa yang korang dapat? Maknanya mewarnakan jari itu ataupun menginai jari itu adalah syiar bagi orang perempuan, bukan orang lelaki. Jadi hukum sekarang ni terus menjawab kepada persoalan boleh tak menginaikan jari? Jawapannya jelas daripada hadis ini, boleh menginaikan jari. Dan kita ambil faedah yang kedua daripada hadis ini selepas boleh, iaitu inai jari merupakan syiar ataupun perhiasan ataupun pakaian kepada kaum perempuan. Berdasarkan hadis ni tadilah. Jadi kalau misal kata Nabi, contohlah kita nampak jari orang tu berinai dan kita tak nampak dia lelaki ke perempuan, sebab sekarang ni pun tak dapat nak bezakan. Lelaki pun ada jari dia halus
halus gebu begitu kan. Yang perempuan pula yang kerja keras, jari pun kasar. Jadi tak dapat nak beza. Yang membezakannya apa? Inai. So bila inai ni maknanya ini perempuan lah ni. So boleh seorang wanita menginaikan jarinya untuk membezakan antara dia dengan lelaki. Jelas menunjukkan bahawa lelaki tidak boleh menginaikan jarinya. Ini Nabi pun ada sebut dalam hadis-hadis yang lain juga yang berkaitan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai perempuan wal mutasyabbihat minan nisa birijal, dan juga wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan yang menyerupai lelaki. Jadi kita dah jelas dekat sini kesimpulannya, pemakaian inai di jari adalah fashion perempuan, maka lelaki tak boleh pakai. Kalau lelaki pakai, dia menyerupai perempuan. Cuma Cik Man nak berkongsi jugalah, bila sebut tentang perbahasan di kalangan ulama, sebagaimana yang Cik Man pernah huraikan sebelum ini, dalam Islam ini perbezaan pendapat adalah menjadi perkara biasa. Dalam bab pemakaian inai di jari ini, ada minoriti. Cik Man sebut minoriti, iaitu sebilangan kecil di kalangan ilmuwan yang membolehkan lelaki memakai inai. Maknanya inai yang saja-saja perhiasan itu. Sementara itu, jangan korang ambil minoriti ni. Kadang-kadang asal ada pendapat aja korang main sebat aja. Tak boleh. Kita mesti memilih pendapat yang menyelamatkan maruah kita. Dan kita kena tengok kita hidup dalam masyarakat yang macam mana, mengamalkan mazhab apa. Dan majoritinya, kebanyakan, memang ramai 98% para ulama mengharamkan pemakaian inai di jari bagi orang lelaki. Okey, cuma bila timbul tadi soalan jawapan huraian Cik Man tadi, ada pendapat ulama yang membolehkan lelaki memakai inai. Maka Cik Man teringat soalan netizen di DM. Itu apa dia? Budaya-budaya kita pun kadang-kadang adalah segelintir yang masih buat. Lelaki ni Cik Man boleh ke berinai ketika nikah? Jadi untuk menjawab soalan itu, kita berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali jawapan panas Cik Man selepas ini. Alhamdulillah, kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Okey, tadi sebelum kita berhenti rehat tadi tu, Cik Man ada huraikan tentang sebilangan yang masih mengamalkan inai di jari bagi golongan lelaki, dan ada juga pendapat di kalangan ilmuwan, cuma dia bersifat minoriti lah. Cuma kebanyakannya mengatakan inai pakaian perempuan khusus untuk perempuan, macam gelang, macam anting-anting, macam baju kurung. Jadi maksudnya dekat situ lelaki tak boleh pakai. Tapi ada juga setengah kita yang budayanya bila kahwin pakai inai. Okey, boleh ataupun tidak. Cik Man cadangkan supaya kita lebih mengikut pendapat majoriti, sebab bukanlah lelaki itu kalau tak pakai inai dia tidak boleh berhias. Bahkan lelaki itu ada pakaian-pakaian yang menunjukkan keperkasaannya, kelelakiannya yang tersendiri, yang tidak ada kait rapat dengan perempuan. Maka lebih selamat untuk kita memilih mazhab yang majoriti itu, lebih selamat mengikut situasi kita lah. Cuma Imam Nawawi, Imam An-Nawawi ni, korang mesti kenal Imam An-Nawawi ni. Dia punya kitab-kitab ni memang ada dekat rumah kita di Malaysia ni, dekat surau, dekat rumah. Antaranya kitab Al-Adhkar, kemudian kitab Raudhah At-Talibin, Riyadus Salihin. Jadi Imam Nawawi ni merupakan otai ataupun orang kata orang yang sangat-sangat alim dalam mazhab Syafi'i. Dia menghuraikan dalam majmu' berkenaan dengan lelaki memakai inai. Orang lelaki memang tak boleh pakai inai kecuali dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Keadaan apa tu? Untuk merawat. Kan jenis-jenis yang kalau ada sakit dekat kuku kaki ke, ataupun kuku kaki kaku kan, dekat kuku jari, mungkin jagu kot, ataupun apa-apa yang berkaitan, yang salah satu daripada bahan untuk merawatnya adalah inai, maka ketika itu orang lelaki boleh menggunakan inai di jarinya ataupun di mana-mana bahagian badan. Cuma kita bincang sekarang ni jarilah, sebab bila pakai inai kat jari ni secara automatik orang nampak kau berinai kau nak tiru perempuan seumpamanya, maka dibolehkan ketika itu dengan alasan untuk merawat. Kan Cik Man sebelum ni kita pernah huraikan, sebarang perubahan anggota badan daripada yang asal, kalau kita nak ubah dengan tujuan untuk menutup aib, dengan tujuan untuk menutup celah, maka dibolehkan. Tapi kalau selain daripada itu, iaitu untuk semata-mata cantik, menarik perhatian orang, ataupun menyerupai jantina yang lagi satu silang jantina, maka
dihukumkan haram sebagaimana hadis sahih yang Cik Man bacakan tentang laknat Nabi kepada lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Jadi tolong ambil perhatian dalam hal inilah. Kemudian ada juga soalan-soalan yang Cik Man banyak terima di DM berkenaan dengan produk-produk ataupun pelbagai jenis inai yang dijual di pasaran. Jadi benda tu asas-asas yang korang dah faham sebenarnya, yang Cik Man nak ulang balik, iaitu boleh tak kita guna produk dekat luar tu, kita tak payah nak ambil daun-daun inai yang ada dekat belakang rumah tu kita tumbuk. Boleh dengan syarat keselamatan. Maknanya tidak bercampur dengan bahan-bahan yang memudaratkan, kemudian tidak dibuat daripada najis dan juga tidak menghalang air daripada wuduk dan mandi wajib. Yang ni memang kita nak pesan secara tegas sebab jari kita ni memang jelas sebenarnya kawasan anggota wuduk, iaitu antara rukun wuduk. Rukun wuduk korang kena hafal lah. Ada 6 perkara. Niat, kepala, muka, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian kepala sampailah kaki sampai ke bukulan naik atas sikit. Jadi tangan ini, jari itu berada di kawasan anggota yang wajib untuk kena air. Pastikan sifat pewarna yang kau beli di kedai ataupun di supermarket tadi tu dia tidak bersifat seperti cat ataupun liquid paper yang membentuk lapisan baru. Boleh dikikis. Jadi kalau boleh kikis tu maknanya confirm air tak sampai. Tapi kalau dia bersifat seperti bahan-bahan dapur mak kita, cili merah ke kunyit apa semua tu, dia masuk dalam zat, maka kalau lepas basuh tangan pun dia tak hilang juga. Ini membawa maksud dia tidak membentuk lapisan baru, dia dah masuk dalam zat kulit dan tidak menghalang air. Dan Cik Man, kita semua yakin kalau inai-inai yang kita tumbuk secara semula jadi itu sifatnya masuk ke dalam zat. Cuma yang ada di pasaran, yang tu kadang-kadang boleh dikikis. Jadi korang kena yakin. Yang cop halal dekat situ bukan nak bagi tahu dia membentuk lapisan ataupun masuk dalam zat. Itu mungkin dia nak bagi tahu hanya terselamat daripada kemudaratan ataupun tak dibuat daripada najis. So banyak benda yang kita kena tengok. Semakin moden zaman, semakin banyak produk, semakin banyak risiko yang kita kena perhatikan. Sebab kecantikan itu menuntut kita untuk mendapatkan info-info tambahan. Tapi kalau kita guna benda-benda yang murah tepi-tepi longkang rumah kita, tak timbul soal tu sebab pun kita faham sifat tumbuh-tumbuhan yang kita tumbuk untuk dijadikan inai itu. Jadi kalau beli barang-barang yang moden, melibatkan peralatan moden, pastikan persoalan-persoalan ini korang dapat selesaikan. Mudarat ke tidak, menghalang air ke tidak, ataupun dibuat daripada najis ataupun tidak, maka boleh digunakan. Tu Cik Man kadang-kadang kat sini banyak ketah-ketah dekat bilik Cik Man, kadang-kadang terjatuh. Cik Man nak bawa bagaimana pun. Jadi minta maaf lah kalau mengganggu korang. Ketah-ketah tu pun Cik Man tulis soalan-soalan kau juga, tak payah nak meroyan sangat. Baik, sekarang ni jadi itu berkenaan dengan produk. Ada satu lagi soalan-soalan tambahan-tambahan. Bila dah guna inai ni, adalah macam-macam selera-selera manusia. Ingatkan dulu inai dekat jari aja. Kemudian ada pula jenis yang idea-idea tu nak buat corak-corak. Jadi boleh ke tidak? Jadi bab yang lelaki ni tadi, kalau bab pakai dekat jari pun tak boleh, corak-corak tu goodbye lah, tak payah mimpi lah kan. Sekarang ni kita nak fokuskan pemakaian inai bercorak pada perempuan saja. Maka ulama ada perbahasan. Engkau nak berhias boleh wahai kaum perempuan, tapi jangan melampaui batas. Okey? Dan ada bezanya ulama bahaskan ataupun bincang perbezaan antara anak dara nak inai dengan isteri orang. Sebab apa pula ada perbezaan? Sebab dia berkait rapat dengan timbul fitnah. Kau nak dara, tiba-tiba kau nak berinai, lepas tu jiran sebelah kata, kau nak tahu anak si Bedah tu dah kahwin, inai kat jari. Dah satu hal mak bapak engkau nak menjawab, mana laki engkau? Itu timbul persoalan-persoalan yang macam tu yang korang kena tengok. Jadi bagi anak dara yang nak berinai, yang nak buat corak inai, maka pastikan mendapat keizinan daripada ibu bapa anda. Sebab anda masih lagi tanggungjawab mereka. Bagi isteri pula, tak lain tak bukan, tanggungjawab ialah kepada anak, tanggungjawab ialah kepada suami. Maknanya dapat izin daripada suami. Kalau suami rasa macam rasa tak tenang lah kalau ayam berinai, nanti kalau lelaki lain tengok dan seumpamanya, maka abang tak kasih ayam berinai, maka tak boleh sebab terletak pada keizinan suami. Cuma nak katanya boleh ke inai corak? Boleh. Maksud suami pun tu kata angin terbang apa semua. Banyak tu soalan daripada korang. Kalau korang tak nak Cik Man susah, jangan tanya soalan. Okey, kau tak banyak lagi ketah berbunyi. Jadi kalau suami tanya Cik Man pula, Cik Man, boleh ke saya sebagai suami suruh isteri ni inai corak? Boleh, tak ada masalah. Cuma ada syarat-syarat corak dia. Asasnya corak apa? Corak bunga tak ada masalah. Apakah corak-corak yang tidak dibenarkan dalam agama? Yang pertama, corak yang melibatkan bentuk-bentuk dewa, tuhan-tuhan agama lain. Yang tu tak boleh. Tu dah kaitan dengan akidah dah tu. Kita mesti jaga akidah kita, kan? Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang hanya diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian yang lain,
janganlah corak-corak tersebut corak yang berbentuk kata makhluk-makhluk yang hidup. Dia boleh buat pula ahli keluarga dia dekat situ kan. Mentang-mentanglah gambar frame dah hilang, jadi dia buat pula bentuk orang, bentuk atuk, bentuk nenek semua muka. Yang ni tak boleh ya. Kita dah melukis makhluk yang bernyawa. Walaupun tak ada unsur syirik, tetapi bertentangan dengan larangan hadis yang lain, tak boleh melukis gambar makhluk hidup bernyawa yang lengkap. Yang ketiga, jangan melampaui batas. Faham-fahamlah korang sendiri, fahamlah budaya kita kalau buat corak dekat tangan tu, dia sampai pergelangan tangan lah. Ini tak naik sampai ke siku, celah ketiak pinggang. Kau nak buat Google Map ke apa? Jadi benda-benda macam tu, adik-adik, perhiasan mesti ada dia punya border dia. Okey? Jadi Cik Man akan huraikan lagi sub-soalan yang lain. Tapi jangan ke mana-mana, kita masih ada satu lagi segmen kembali selepas ini dalam Jawapan Panas Cik Man. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana korang sudi untuk stay setia dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Jadi kita masih lagi dengan tajuk hukum menginaikan jari lah. Sebab Cik Man fokuskan jari itu sebab ada perbahasannya inaikan rambut. Ya. Kita ada topik lain. Sekarang ni kita nak fokuskan inaikan jari ataupun bahagian selain daripada rambut. Baik, sekarang ni Cik Man sebagaimana Cik Man dah kongsi dengan korang banyak soalan-soalan daripada DM yang Cik Man memang tak lepas daripada DM. Antara diorang ni kadang-kadang ada yang ragu-ragu. Cik Man, betul lah Cik Man cakap inai itu memang hadis Nabi ada sebut. Tapi bukan ke inai ini sama dengan tattoo? Kan? Padahal Nabi dah cakap dah tu. Kalau Cik Man tak huraikan, patut yakin masalah iman kau ni kan. Baik, kita senang cerita macam ni lah. Apa benda yang ada pada hadis Nabi, so kita kat situ memang total kita percaya 100%. Walaupun kita nampak ada orang lain buat, tapi tak sama kerana kita ada halal ataupun ada dia punya lesen daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita tengok agama lain buat, maka itu kebetulan. So sama juga dengan persoalan ni. Cik Man, inai ni tak sama dengan tattoo ke? Baik, tattoo ada hadis yang melarangnya. Tattoo ni dia merujuk kepada situasi bila kita mengukir anggota badan kita selain daripada jari, dan itu merupakan budaya daripada agama ataupun golongan-golongan yang fasik. Memang ada larangan daripada Nabi. Sekarang ni kita nak ceritakan pasal inai dekat jari kita. Maka inai dekat jari memang ada dalil yang menghalalkan, sebagaimana dalil yang Cik Man kongsi pada segmen yang awal tadi, bagaimana Nabi memerintahkan individu tu supaya dia berinai di jari dia supaya dapat mengelakkan daripada Nabi keliru ataupun kita keliru, laki ke perempuan. Sebab ni nak pegang ataupun tak pegang berdasarkan jantina yang kita nak berurusan dengan orang tersebut. Inai dengan tattoo jelas tak sama dalam hal ini. Kerana inai ni dia tak melibatkan kepada nak mengukir, tidak melibat kepada nak menyakitkan anggota badan. Dia jenis sapuan sahaja dekat situ, hasil daripada bahan-bahan yang kita campur adukkan ataupun kita blender ke ataupun yang kita tumbuk. Maka itu perbezaan antara inai dengan tattoo tadi. Kemudian ada soalan-soalan yang lain juga daripada diorang ni. Sama juga yang tadi yang kata, Cik Man, bukan ke inai ni sama dengan agama yang lain? Dia tak sama sebenarnya. Bahkan kita ada sijil halal daripada Nabi apabila Nabi memang dah membenarkan. Jadi orang lain kalau nak mengikut, yang tu kebetulan ditakdirkan dia nak ikut sama. Cuma mungkin ada perbezaan juga sebab kadang-kadang budaya lain ataupun agama lain ataupun kumpulan-kumpulan lain, dia menggunakan warna inai yang agak ekstrim. Warna biru, warna pink ke, warna purple, warna yang boleh menimbulkan kekeliruan, warna yang boleh menimbulkan fitnah yang bukan kebiasaan umat Islam, yang tak berlaku pada zaman Nabi. Maka warna-warna yang ni kita elakkan. Kan nampak beza antara kita dengan budaya lain walaupun mereka menggunakan inai yang sama. Ni satu lagi. Bila kita nak cerita pasal inai bercorak kan. Dulu asasnya inai dekat jari aja. Kemudian tambah sikit sampai hujung ruas-ruas jari ni. Kemudian tambah pula bercorak sampai ke pergelangan tangan yang luar ni kan. Yang dalam pun ada jugalah. Cik Man tak berapa nak familiar sangat sebab inai ni pakaian perempuan. Naik sampai ke siku. Kemudian ke kaki. So macam mana ni? Boleh ke inai ke bahagian kaki? Para ulama berbincang-bincang. Memang ada pendapat daripada para ulama membenarkan bila perempuan sinonim dengan kecantikan boleh menginaikan jari dan juga kaki dia. Selalunya kaki tu bahagian yang tepi-tepi itulah mula-mula ibu jari
kaki, kemudian jari-jari yang lain tu kan. Bila dah moden tu, kemudian naik pula ke tepi-tepi pinggir-pinggir tu. Bila dah moden tu dah aku dah rasa macam satu naik ke lutut pula. Kan kesudahnya satu badan. Bila orang tengok tetamu datang, pengantin ke Wakanda, jadi tak dapat nak beza kan. Inai kan dia jenis warna yang gelap. Jadi benda-benda yang macam tu korang pun beragak lah. Kalau dah kata boleh berinai, janganlah melampaui batas pula kan. Dia orang tak dapat beza dan boleh menimbulkan fitnah. Kesudahnya warna apa yang tinggal. Baik, kemudian lelaki, soalan-soalan daripada netizen, bagi lelaki yang dia dah tahu jawapan daripada majoriti ulama tak boleh berinai. Jadi Cik Man, saya dah pakai dah inai kat jari ni dah. Saya lelaki pula tu, so macam mana? Korang pergi sejerilah, potong je tangan tu. Tak payah nak banyak cerita. Dek, tak payah nak gelabah, dek. Sesungguhnya Allah mengampunkan apa-apa kesilapan yang kita tak tahu. Jadi bila dah lepas tu, korang dah 2-3 minggu inai, baru sekarang perasan dia punya hukum, maka benda tu biar begitu sahaja. Sampailah inai tu hilang. Benda tu akan hilang juga beberapa minggu kemudian. Jadi bila dah tahu hukum, tak ada masalah. Bila tak tahu hukum, maka Allah mengampunkan apa-apa yang sudah lepas. Okey? Kemudian soalan-soalan pecahan yang lain. Cik Man, netizen tanya ataupun mungkin kita timbul persoalan ini, Cik Man, adakah inai ini menghalang wuduk dan mandi wajib? Dia risau. Bagus kepada adik yang bertanya soalan ini, dia sangat menitik beratkan ataupun dia menjaga soal-soal keabsahan ataupun orang kata penerimaan ibadatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bertitik tolakkan kepada bahan-bahan ataupun unsur-unsur ingredient yang ada dalam pembuatan inai asli daripada bahan semula jadi di belakang rumah kita, maka tak ada masalah. Kita yakin benda tu tidak menghalang air sebab masuk ke dalam zat kulit kita ini, dalam tu. Tapi bagi yang daripada supermarket ataupun yang jual, orang kata artificial ataupun orang kata yang diproses dulu dikilang-kilang, yang ni boleh guna, tapi korang kena yakin, korang kena orang kata pastikan tidak ada bahan-bahan yang menyebabkan membentuk lapisan baru. Maknanya bila korang pakai inai luar tu, kalau boleh dikuis, tercabut pula, tu maknanya yang tu lapisan barulah tu. Jadi korang kena cabut ataupun kena kikis supaya dia tidak menjadi penghalang air. Kemudian ada juga soalan-soalan, sub-sub soalan, Cik Man boleh guna inai. Ini soalan kadang-kadang, banyak diorang ni soalan berulang. Cik Man boleh guna inai warna lain ke? Menggunakan warna yang tidak mendatangkan fitnah, yang menyebabkan orang tidak menuduh kita ini meniru agama lain ataupun berasal daripada kumpulan-kumpulan yang fasik, ataupun warna-warna yang melambangkan, oh ini warna digunakan oleh kelompok yang nak mengamalkan satu sembahan-sembahan ataupun ritual ataupun ibadah-ibadah yang berkait rapat dengan syirik. Maka jangan guna warna-warna sedemikian rupa, sebab Nabi ada sebut, man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, kau memakai inai yang menyerupai orang-orang kafir ataupun warnanya menyerupai orang-orang kafir, maka kau mempunyai sifat-sifat tersebut. Man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka pergilah dekat kaum tu. Nak sangat kau ikut. Sedangkan kita ada budaya Islam kita sendiri, dan Nabi sendiri pun di dalam syariat memang menyarankan ataupun memberikan perintah supaya kita sentiasa bertentangan ataupun berbeza dengan fashion. Tengok Nabi, kita tengok Nabi. Kalau nak tahu pasal Nabi, bab-bab perhiasan ni, Cik Man cadangkan adik-adik dan netizen di sana supaya dapatkan satu kitab. Ini berkenaan dengan benda-benda yang dekat dengan kita lah. Berhias Nabi, sikat rambut ke, macam mana cara Nabi duduk, iaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitu ciri-ciri peribadi, sikap-sikap Nabi yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi. Dah ada terjemahan Melayu dah. Engkau lah lagu Korea, engkau hafal makna, menangis semua Tapi kalau bab-bab yang ada terjemahan ilmu ni tak nak pula engkau beli. Bukanlah Cik Man ni anti K-pop, marah Ami kat sana Tapi maknanya sambil-sambil kita berhibur tu, sambil-sambil tu beli buku, nak pula dengan topik yang kita bincangkan ini tentang sifat dan peribadi Nabi, dan hadamkan supaya kita tidak dikatakan berkait rapat ataupun meniru agama lain. Okey, so jangan risau, korang tanya je, Cik Man akan jawab. Jadi untuk tajuk berinai ataupun menginaikan jari ini, kita berhenti setakat ini. Masa sangat mencemburui kita. Jangan ke mana-mana, insya-Allah di ruang akan datang korang semua kena kembali dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Jumpa lagi. Assalamualaikum.